Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang telah memberikan kita kekuatan dan kesihatan dan kehidupan pada hari ini. Dan kita mengharapkan dalam majlis ilmu ini Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, seterusnya beristiqamah dalam siri menuntut ilmu dan beristiqamah dalam beramal, dan akhirnya menutupkan kita dalam keadaan mati dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam membicarakan satu surah di antara surah-surah yang Allah turunkan, merupakan surah yang mesti amrun tauqifi, yakni mempunyai dalil-dalil. Dan surah yang bakal kita baca pada hari ini ialah surah Al-Buruj, yakni surah yang berkaitan dengan gugusan bintang. Allah jadikan bintang dengan sifat-sifatnya yang tertentu, ada keperluan yang perlu dijadikan sebagai hujah. Kerana Rasulullah memberi misal sahabat seperti bintang. Dan bintang itu disebutkan dalam Al-Quran dengan ianya merupakan satu petunjuk, menjadi alat petunjuk. Dan bintang juga menjadi alat untuk balingan kepada syaitan yang melakukan perkara jahat untuk mencuri-curi pendengaran. Al-Muhim, bintang-bintang ini kejadiannya kita tahu sewaktu Allah jadikan alam semesta, dia termasuk dalam kelompok kejadian langit-langit selama dua masa. Dan bagaimanakah kedudukan bintang ini hanya Allah yang mengetahui, tetapi bila Allah bersumpah dengan nama langit dan bintang, maka ianya merupakan satu perkara yang besar. Maka pada hari ini kita akan baca surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj, buruj itu adalah gugusan bintang-bintang, ya, ataupun gugusan planet-planet, bintang-bintang. Dan Allah telah memberikan kepada kita satu kekuatan yang tidak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Kita dapat menyaksikan gugusan bintang-bintang ini melalui internet, ya, melalui apa yang telah mereka rakamkan, sehingga kan kita melihat gugusan bintang ini dengan berbagai-bagai yang disebutkan, di antaranya Milky Way ataupun gugusan bintang-bintang galaksi Bima Sakti yang kita menghuninya dalam kelompok galaksi Bima Sakti. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, Allah bersumpah atas gugusan bintang ini menceritakan betapa hebatnya Allah dalam mencipta kejadiannya. Oleh kerana itu, dialah Tuhan yang hanya kita layak mengabdikan diri kepadanya. Dialah Tuhan yang layak kita menyembahnya. Tidak ada siapa pun yang boleh menandinginya, ya, dalam bentuk penciptaan ini. Maka kita mulakan surah Al-Buruj adalah surah Al-Makkiyah, yang mana surah yang ke-85 dan ayatnya ada 22. Bermula dengan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض
Wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang-bintang dan hari yang telah dijanjikan dan yang menyaksikan dan yang disaksikan, binasalah dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekelilingnya, sedangkan mereka menyaksi apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyeksa orang-orang mukmin itu, melainkan kerana orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, yang mempunyai kerajaan di langit dan di bumi. Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang mukmin lelaki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Baik. Ibnu Katsir rahimahullah telah menerangkan beberapa perkara dalam buku ini, ya, buku Sahih Tafsir Ibnu Katsir, di mana Allah telah bersumpah dengan langit berserta gugusan bintangnya, iaitu bintang-bintang yang besar, sebagaimana firman Allah, Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamara munira. Yani Allah, segala maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang dan dia menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar. Surah Al-Furqan. Baik. Apabila Ibnu Katsir menerangkan tentang ayat mukaddimah ini dengan was-samaa'i zatil buruj, dikaitkan dengan ayat di dalam surah Al-Furqan, yang mana dalam ayat ini pertama sekali kita menyaksikan bagaimana Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang dinamakan planet-planet dan bintang-bintang ataupun langit yang berada di atas sana. Ya, bila sumpahan itu berlaku, itu pasal bila kita menyaksikan langit-langit yang dicipta tidak memiliki tiang-tiang. Bagaimana? Apakah konsep langit itu? Sehingga begitu sekali duduk di atas tanpa tiang yang tidak jatuh sampai melainkan hari kiamat. Ciptaan Allah sebaik-baik ciptaan. Dan Allah jadikan langit ini dalam bentuk yang kita tidak faham. Memang tidak akan faham kerana kemampuan kita terlalu kurang. Langit yang mempunyai pintu-pintu yang mana Rasulullah SAW telah melaluinya, yang bukan sebarangan. Ya, langit yang mempunyai pintu-pintu dan langit yang mempunyai berbagai-bagai satu perkara yang cukup mengagumkan, menghairankan kita, sehingga saintis-saintis barat pun tidak mampu untuk berfikir, tetapi mereka mengkaji dan mengkaji dan mengkaji. Tidak menjadi masalah bagi kita jika mengkaji itu nak mencari kehebatan dan akhirnya rujuk kepada penciptanya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara research yang telah dibuat yang berkaitan dengan sistem bintang-bintang di langit ini ialah sistem bagaimana bintang ini walaupun telah berjuta tahun dikatakan, dia masih maintain di atas tempat yang sama. Matahari, bulan, dia pusing tempat yang sama. Bintang-bintang tu kalau di situ dia, kita tengok dari kecil sampai ke tua, situlah bentuk dia dan tempat dia, yang menjadikan petunjuk bagi manusia. Ya Allah katakan jadikan petunjuk kepada manusia. Petunjuk dari sudut perjalanan, arah, ya, bukan petunjuk untuk ciptakan lagu, bintang kejora, tak, ya.
Tetapi petunjuk untuk dijadikan arah, memang bintang kejora di antara bintang yang besar yang menjadi petunjuk arah utara yang dikatakan. Ya, itu kelebihan bintang kejora. Bintang lain, buruj yang lain tu berpusing pada bintang tu. Ya, berpusing. Dia berada di tengah-tengah. Ya, buruj tu dia pusing macam itu kepada bintang tu, dan itu yang dikaitkan dengan bintang kejora yang begitu hebat. Ya. Dan berbagai-bagai bintang lagi yang hanya Allah mengetahui hakikatnya. Ya, kita tak mampu untuk bicara, tetapi bagi saya bila kita membaca ayat ni seperti dalam surah Al-Furqan, Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan bintang-bintang, dan dia menjadikan padanya matahari dan bulan yang bersinar. Pada satu ketika saintis mengatakan di langit itu hanya ada berapa planet? 11 planet. Ya. Tetapi akhirnya Allah telah mengadakan dengan petunjuknya, mereka dapat menyaksikan dengan berbagai-bagai planet pada hari ini. Dan ada yang lebih besar daripada matahari yang pada awalnya dikatakan planet. Di antara makhluk Allah yang terbesar di atas langit adalah matahari. Tetapi apabila dikajikan balik, ada planet-planet yang lebih besar dan lebih hebat kedudukannya, yang lebih daripada matahari. Oleh kerana itu tuan-tuan dan perempuan, itu dia ilmu Allah. Yang kita duk sombong ilmu kita ada ala kadar ni, ya, yang waktu Musa mencerita Khidir mengatakan, ya Musa, lihat burung itu, dia patutnya ke dalam sungai itu dia angkat, ataupun dia patutnya muncung di ke dalam laut dia angkat, maka menitiklah air dari muncungnya. Lalu dia mengatakan, wahai Musa, itulah bandingan ilmu kita dengan ilmu Allah. Yang mana ilmu Allah, ya, seluas langit, seluas lautan itu, dan kita hanya dapat secubit sahaja. Tetapi kita sombong dengan Allah. Na'udzubillah min zalik. Ilmu dunia tak akan habis, dan begitu juga dengan ilmu akhirat. Maka tugas kita menuntut ilmu dan merendahkan diri. Kerana tabiat ilmu, dia tidak akan masuk kepada orang yang sombong, orang yang ego, orang yang tak mau menerima ilmu. Dia tak akan masuk. Baik. Ibnu Abbas, Mujahid wa Ad-Dahhak, Al-Hasan dan Qatadah dan As-Suddi mentafsirkan Al-Buruj, yakni gugusan bintang. Al-Minhal bin Amr menafsirkan was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan bintang, yang demi langit penciptaannya yang sangat baik. Okey? Langit yang Allah ciptakan yang terlalu baik memang tidak dinafikan, dan ianya akan berlaku satu peristiwa akhir zaman, yakni kiamat. Langit akan terbelah. Ya, buat masa ni tak ada terbelah. Selagi belum sampai, maka ianya masih lagi dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ibnu Jarir memilih pendapat yang menyatakan bahawa maksud buruj tersebut adalah fasa-fasa peredaran matahari dan bulan, iaitu ada 12 fasa. Matahari beredar pada fasa tersebut selama 2 hari, dan ini satu perbahasan, wallahu alam ala kulli hal, ianya merupakan satu perbahasan di antara ulama-ulama berkaitan dengan astronomi, berkaitan dengan bab-bab langit, ya, alam semesta ini. Jadi kita tak belajar, tak apa nak tahu juga dalam bab-bab yang begini. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan tafsir tentang hari yang dijanjikan serta penjelasan tentang syahid yang menyaksikan dan masyhud yang disaksikan. Allah berfirman, wal yaumil mau'ud wa syahidin wa masyhud, dan demi hari yang dijanjikan, demi hari yang menyaksikan yang disaksikan. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah menafsirkan ayat wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan, yakni hari kiamat. Okey, al-mau'ud, hari yang dijanjikan itu adalah hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan, letakkan dalam diri kita beriman tanpa banyak bicara. Kejadian kiamat akan datang, akan sampai kepada kita, sama ada kita hidup ataupun kita mati. Dan hari itu adalah hari perpisahan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Alam barzah pun terputus pada ketika itu, dan kita menuju ke alam akhirat. Dengan arti kata lain, alam barzah masih lagi dikategorikan perjalanan kita di muka bumi. Ya, kerana apa?
Kerana amalan-amalan yang kita tinggalkan untuk diwariskan ataupun mendapat ganjaran, apa dia? Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan juga doa anak yang soleh, ya, yang memberi peranan yang penting dalam siri kita di alam barzah, ya, ini. Tetapi di alam akhirat dah tak boleh dah. Kerana apa? Anak soleh dah tak ada, dunia dah tak ada. Jadi kita hanya mengambil amalan-amalan yang telah kita lakukan ataupun amalan-amalan yang kita tinggalkan. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan sampai kita tinggalkan amalan yang tidak baik. Itu yang paling penting. Apa-apa juga saya nasihat istighfar lah. Tiap-tiap hari kena ada istighfar. Agar kita harapkan Allah hapuskan kesilapan-kesilapan kita yang tidak sengaja. Ya, kesilapan-kesilapan kita yang telah lalu tidak sengaja ataupun akan datang tidak sengaja, kita minta ampun kepada Allah. Ya, baik. Dan demi hari yang dijanjikan, yakni kiamat, wa syahid, demi yang menyaksikan, iaitu hari Jumaat, yang mana matahari tidak terbit dan tidak terbenam pada suatu hari yang lebih utama daripada hari Jumaat. Pada hari itu ada saat-saat doa yang dikabulkan mustajab, di mana tidaklah seorang hamba muslimin mendapatkan sedangkan ia mohon kebaikan kepada Allah kecuali Allah mengkabulkannya, dan tidak pula memohon perlindungan dari suatu kejahatan kecuali Allah pasti memberikan perlindungan kepadanya. Okay? Jadi penafsiran al-masyhud kita dah tahu, sepakat para ulama mentafsirkan bahawa itu adalah hari kiamat. Amma yang berkaitan dengan syahid, ya, yang dikaitkan dengan hari Jumaat. Okey. Hari Jumaat, kerana hari Jumaat adalah Sayyidul Ayyam, ketua kepada hari-hari yang lain, dan ianya mempunyai kelebihannya yang tersendiri, yang mana kita tahu bahawa pada hari tersebut, ya, waktu selepas asar merupakan waktu yang dikatakan doa mustajab akan berlaku di situ. Selain daripada solat Jumaat, surah Al-Kahfi dibaca dan apa-apa yang berkaitan dengan Jumaat, solat Jumaat, maka ianya menunjukkan kedudukan hari itu adalah hari yang istimewa. Bahkan terdapat dalam hadis mengatakan barang siapa yang mati pada hari Jumaat, di antara sifat-sifat orang yang mati adalah husnul khatimah. Dan ini dia kelebihan hari Jumaat. Syarat dia orang yang beriman. Okay? Jadi ulama telah menjelaskan dalam penafsiran ini asy-syahid termasuk dalam bab ialah berkaitan dengan hari Jumaat. Okey. Dan di antara keistimewaan hari Jumaat juga, yang mana kita perlu tahu bahawa kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Itu pasal setengah para ulama begitu takut bila berlakunya hari Jumaat. Ya, dia takut sangat kerana takut kiamat, sedangkan mereka tidak bersedia. Hadis Ibnu Hatim diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan ia meriwayatkan hadis ini secara mauquf pada Abu Hurairah. Yang terakhir itu ialah mauquf kepada Abu Hurairah adalah lebih dekat kepada kebenaran. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Al-Hasan bin Ali, Hasan Basri, Sa'id Ibnu Musayyab, dan Mujahid, Iqramah dan Ad-Dahhaq, bahawa tafsir wa masyhud yang disaksikan itu adalah hari kiamat. Ala kulli hal, ya, kita menyaksikan penafsiran itu tak lari daripada dua penafsiran, al-masyhud hari kiamat, asy-syahid hari Jumaat, dan ada pendapat mengatakan hari Arafah. Ala kulli hal. Baik. Sekarang kita lihat seterusnya ayat yang dikaitkan pada surah Al-Buruj ini selepas kita membacanya, wasyahidin wa masyhud, qutila ashabul ukhdud. Ya, qutila ashabul ukhdud, yang maksudnya binasalah orang yang membuat parit. Ya, apakah yang disebutkan dalam kisah ini? Yang ianya berlaku, dikatakan ianya berlaku pada zaman Najran. Kerajaan Najran itu adalah kerajaan Daqyanus, seorang raja yang zalim. Ya, raja yang zalim, ianya berlaku selepas wafatnya, selepas diangkatnya Isa alaihissalam. Raja ini memaksa, dia sebagaimana cerita Ashabul Kahfi, begitu juga adalah Ashabul Ukhdud.
raja memaksa kaumnya untuk menyembahnya, mengakukan dirinya Tuhan. Ini adalah perkara yang berlaku pada zaman-zaman silam, ya, zaman-zaman dahulu. Bila seorang raja itu merasakan dirinya hebat, dia akan mengaku dirinya Tuhan. Itulah penyakitnya. Ya. Dia rasa dirinya agak hebat, terus dia mengaku dirinya Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Fir'aun telah mengaku dirinya Tuhan dalam dua bentuk. Apa dia? Bentuk tauhid rububiyah, dia ambilnya, dan tauhid uluhiyah. Ya, yang kita saksikan dalam Al-Quran, Fir'aun mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb. Kalimah rububiyah tu. Tuhan yang maha hebat, mentadbir, berkuasa segala-galanya. Kalimah Rabb. Ya. Dan dia mengatakan bahawa aku tidak mengetahui Tuhan yang berhak disembah, ilah, melainkan aku. Tu dia, Fir'aun. Ya. Dia ambil dua sekali. Oleh kerana tu, tuan-tuan dan perempuan, pembahagian tauhid yang kita belajar ahli sunnah, ya, salafus soleh menerangkan kepada kita yang dimulakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, yang tiga tauhid itu bukan maksudnya tauhid itu seperti yang disebutkan setengah orang, konsep Trinity. Isa anak Tuhan, Allah itu bapaknya, dan Maryam itu adalah ibunya. Tak, bukan konsep yang begitu. Tetapi tauhid yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah ialah untuk menerangkan kepada kita agar kita dapat membezakan. Disebutkan kalimah, apa dia? Tuhan tu, dia ada dua konsep, ya. Rububiyah satu, uluhiyah satu. Ya. Jadi konsep rububiyah ini adalah satu konsep yang meletakkan Tuhan yang dia layak diiktiraf sebagai Tuhan. Kerana dia pencipta, dia yang menghidupkan, dia mematikan, dia mentadbir alam. Yang mana orang tidak mampu untuk masukkan dalam urusan ini. Yang mengatakan mereka pun ada buat, ada memiliki. Tak. Hanya Allah sahaja. Oleh kerana tu syirik rububiyah ini jarang berlaku, tetapi kalau berlaku, na'udzubillah min zalik. Macam Fir'aun. Dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Gila. Kita katakan gila Fir'aun. Seorang yang tak ada apa-apa, anak sendiri pun tak mampu nak buat, sehingga mengambil anak angkat Musa AS, boleh mengaku dirinya sebagai Tuhan. Itu dia. Kadang-kadang kita melihat bagaimana hikmah yang terkandung. Allah jadikan Fir'aun tidak ada anak. Asyah tak boleh beranak. Ya, nak mengatakan, wahai Fir'aun, kamu mengaku diri kamu Tuhan, buat anak kamu sendiri. Tak boleh. Ya, tu dia. Begitu sekali tauhid rububiyah. Ya. Oleh kerana tu bila Ayah Pin mengatakan dirinya mempunyai kerajaan di langit, itu adalah berkaitan dengan tauhid rububiyah. Kalau dia kata aku ada kerajaan di bumi, kita boleh katalah raja-raja yang mana di bumi ini mengaku dirinya ada kerajaan, kan? Tak menjadi masalah lah. Tetapi bila dia menjangkaukan dirinya sampai ke langit, hanya milik Allah sahaja yang memiliki kerajaan di langit. Itu dia. Ayah Pin, bukan kekufuran dia itu, bukan kekufuran biasa tu. Ya. Mati kencing manis ke apa? Ya. Alhamdulillah. Itu belum lagi Tuhan Harun, ya, boleh beli buku ya Syekh Ahmad Akram, ya, dalam bab 70 berapa firqah yang sesat di bumi kita ni, ya. Berapa? Tak hafal, 60. 73 firqah itu lain. Okey, 60 golongan. Ya. Baca, telitikan. Kerana golongan-golongan ini dia sampai tahap mengaku dirinya Tuhan tu. Na'udzubillah. Dia naik peringkat 1, peringkat 2 sampai mengaku dirinya terima wahyu habis. Itu dah memang mengaku dirinya Nabi. Walaupun dia tidak istiharkan dirinya Nabi. Kena faham ya kaedah tu. Ya, buku tu Masya Allah bagus. Okey, baik. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, dalam peristiwa Ashabul Ukhdud dan juga Ashabul Kahfi, ya, yang mana rajanya mengaku dirinya Tuhan. Dalam siri kes yang kita baca ni, dalam surah Al-Buruj, berkaitan dengan kejadian selepas zaman Nabi Isa AS. Nabi Isa diangkat, maka orang-orang, para pendakwahnya menyampaikan risalah, dan akhirnya orang-orang tersebut dibunuh dan ditangkap, diseksa. Dan salah seorangnya
terselamat. Dan ini yang berkaitan dengan kisah Ashabul Ukhdud, yang mana kita akan membacanya satu persatu dan menceritanya kisah tersebut. Dan ianya berlaku di Najran dikatakan. Peristiwa ini berlaku di Najran. Baik. Bismillah. Najran berada di selatan Arab Saudi. Ya, di negeri Yaman. Dan kita tahu bahawa beberapa kelompok Kristian Najran datang untuk berdebat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berdebat dengan Rasulullah berkaitan dengan masalah Isa alaihi salam. Yang turunnya ayat mubahalah. Ya, ayat mubahalah. Ayat mubahalah adalah sejenis sumpah yang mana sumpah ini adalah sumpah maut dikatakan. Ya, mubahalah, bukan sebarangan. Jangan kita nak sumpah-sumpah, ya. Jangan nak main-main dengan sumpah, kena pula nak ngecong bini bersumpah pula. Jangan. Okey. Kenapa sumpah sampai satu tahap, jenis sumpah yang begini dia boleh membawa kematian atau kehancuran. Allah bagilah. Oleh kerana itu peristiwa yang pernah berlaku dalam kisah ini, apabila Rasulullah berdebat dengan ulama-ulama Nasrani di Najran, akhirnya mereka mempertahankan hak mereka ataupun pahaman mereka, ya, dan mereka tak mau berundur, mengatakan Isa itu adalah anak Allah dan Isa itu termasuk dalam sistem ketuhanan, ya. Lalu Allah turunkan ayat yang mengajakkan mereka mubahalah, yang disebutkan di dalam surah Ali Imran. Cuba tengok bagi mereka yang ada Al-Quran. Okey. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke 61. Ya, ayat 61. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Siapa yang membatahmu tentang kisah Isa sesudah datangnya ilmu yang meyakinkan kamu, maka katakan kepadanya, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, isteri-isteri kami dan isteri-isteri kamu, diri kami dan diri kamu. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang yang dusta. Okey. Ini mubahalah. Ini kalau dah emergency sangat-sangat, kita cuba tegakkan kebenaran, orang tak percaya juga, maka di situ kita boleh bermubahalah. Rasanya di Malaysia kita pernah tengok ada seorang hamba Allah mubahalah, kan? Ya, dikatakan mubahalah. Ya, di dalam masjid dia mengisytiharkan, dia tidak melakukannya yang berkaitan dengan satu kisah pembunuhan seseorang. Ya. Jadi kesan mubahalah ni berbahaya, dan apabila mereka berdebat dengan Rasulullah SAW, pada hari itu Allah turunkan ayat ini kepada Rasulullah yang menyeru kepada ulama-ulama Nasrani datang untuk bermubahalah. Okey, untuk bersumpah berkaitan dengan hujah-hujah yang telah diberikan mereka kepada Rasulullah yang mengatakan Isa itu anak Allah. Okey. Lalu mereka balik ke rumah mereka dan mereka bermesyuarat.
Dalam siri mesyuarat yang dikatakan itu, pemimpin-pemimpin mereka mengatakan, wahai para jemaah semua, kamu tahu siapakah dia itu? Kita tahu dia itu mempunyai ciri-ciri Nabi akhir zaman. Itu dia kan. Okay? Bahawa Muhammad itu adalah Nabi yang disebutkan dalam kitab Injil yang akan muncul di akhir zaman. Siapa kalangan kita yang mengetahui begitu, maka kita berhati-hati. Kalau kita bersumpah mubahalah ini, risiko terhadap kita, isteri kita, anak-anak kita. Bagaimana pendapat kamu semua? Semua takut. Semua takut. Nampak tak? Itu pasal Rasulullah SAW dalam siri berdebat dengan ahli kitab. Dia berdebat dengan ilmu yang mana diwahyukan. Oleh kerana itu Rasulullah mengatakan kepada kita, jika Dajjal datang sewaktu aku ada, aku yang akan berdebat dengannya untuk menyelesaikan kekeliruan. Tetapi bila Dajjal itu muncul selepas aku wafat, maka kamulah yang bertanggungjawab pada diri kamu sendiri. Dengan apa? Dengan ilmu yang tepat untuk menyelamatkan diri kita masing-masing. Oleh kerana itu persoalan Dajjal bukan main-main, bukan pedang je, tetapi dengan hujah. Kita kita duduk dengan handphone kita pun baru tengok tu dah ya betul juga. Itu belum lagi dengan TikTok kan. Betul juga. Suka sangat kita dengan TikTok. Okey, ala kulli hal nak menceritakan akan berlaku satu peristiwa itu nanti di akhir zaman dengan Dajjal, begitu kedudukannya. Dengan ilmu kita terpaksa berhadapan dengan dia dan dengan tenaga. Kemudian apabila mereka mengatakan begitu, mereka cabut lari. Yang dikatakan mereka lari di malam hari, ya, tak nak berdebat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana itulah kebenaran. Dan peristiwa ini pernah berlaku di zaman selepas wafatnya baginda, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Saya tak pasti zaman siapa, adakah zaman Osman ataupun Ali, tapi diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahawa kisah berlaku pada musim haji pembunuhan, yang mana berlaku pergaduhan. Zaman dulu bergaduh sampai berbunuh. Dia, kabilah A ni, dia bergaduh dengan kabilah B, akhirnya kabilah A bunuh kabilah B. Salah seorang kabilah A ni membunuh kabilah B. Dan kabilah A ni, semua tahu bahawa kabilah A ni inilah yang membunuh kabilah B. Salah seorang kabilah B. Lalu pada hari itu, dipanggil oleh Amirul Mukminin untuk membuktikan ataupun menjadi saksi bahawa siapa yang bertanggungjawab. Setelah membuat sesiatan hak mana yang dia mampu, ya Amirul Mukminin, lalu Amirul Mukminin mengatakan kabilah A telah membunuh kabilah B. Ya, lalu kabilah A semua bangun, ya, semua bangun mengatakan tidak, kami tak tahu benda ni. Kan? Sedangkan mereka tahu. Semua tu tahu. Lalu berlaku sedikit perdebatan dan akhirnya Amirul Mukminin mengatakan, kalau begitu mari kita bermubahalah. Tu dia, mubahalah dia berlaku, ya. Dia akan berlaku sepanjang zaman. Kerana ia adalah senjata orang mustad'afin, orang yang terinaya. Kerana kita ni bukan semuanya boleh berdebat, boleh berbahas, ya, tetapi kadang-kadang kita ni orang yang lemah, sampai kita terinaya, kita dah tak ada siapa yang boleh membantu. Tetapi ingat, Allah akan membantu kita. Maka dalam peristiwa itu, setelah memintakan penjelasan, akhirnya mereka sepakat menafikan di antara mereka yang membunuh kabilah B. Maka bila dah tak ada, dah dengan bukti, dan mereka bersumpah. Lalu dia arahkan kita bersumpah, lalu pihak A bersumpah, pihak B pun bersumpah. Ya. Bila pihak B bersumpah dan menyebutkan kalimah ini, Ibnu Abbas meriwayatkan, pada tahun berikutnya tidak seorang pun kabilah A, maksudnya dari kabilah A ini, tak seorang pun datang menunaikan haji. Apa maksudnya? Allah hapuskan semuanya. Tu dia, tuan-tuan dan perempuan, jangan main dengan mubahalah. Ya, jangan main dengan mubahalah. Kerana apa? Dia boleh menyebabkan seseorang itu akan mendapat rugi yang tersangat-sangat. Kalau salah-salah lah, mengaku je lah. Nak buat macam mana dah bersalah, ya. Ala kulli hal. Baik. Maka peristiwa ini bermula
pada zaman yang dikatakan berlaku di zaman selepas Nabi Isa alaihissalam, yang mana raja di Kianus rasanya Baitul Ashabul Kahfi. Yang sini raja apa ya nama dia? Baik, kita ambil kan terus daripada ceritanya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Syuhaib bahawa Rasulullah bercerita, dahulu sebelum masa kalian ini ada seorang raja yang memiliki seorang pengsihir. Ya, lalu pengsihir ini mengatakan kepada raja, sesungguhnya usiaku sudah tua dan ajalku sudah dekat, maka serahkanlah kepadaku seorang anak muda untuk aku ajarkan sihir kepadanya. Okey. Dalam bab ini tuan-tuan dan perempuan, kisah zaman yang kita tahu, zaman Fir'aun, dia menjadi raja dan dikelilingi oleh ahli sihir. Okey, zaman Fir'aun ataupun zaman sebelum-sebelum tu, raja-raja yang mana berkuasa, dia memiliki ahli-ahli sihir sebagai orang kanan dia. Kenapa? Nak jaga kedudukan dia, dia gunakan sihir. Dan kita tahu sihir adalah mainan mata pada zaman itu. Okey. Dan sihir ada dua kategori. Secara kasar, sihir ada dua kategori. Okay. Sihir yang berlaku pada zaman Nabi Musa dengan Fir'aun itu adalah sihir untuk kegunaan mempertahankan raja. Mempertahankan raja-raja. Dan sihir itu semuanya, apa juga sihir adalah kufur, syirik. Pada zaman Sayyidina Umar, siapa yang beramal dengan sihir dihukum pancung. Ya, kerana disebabkan siapa beramal berarti dia telah murtad, maka murtad hukum pancung. Itu dia Sayyidina Umar. Ya. Baik. Kedudukan sihir pada zaman Fir'aun, sihir menjadi orang kanan kepada raja-raja ataupun untuk menjaga kedudukan raja-raja tersebut. Pasal kalau kita baca kisah Fir'aun, bagaimana Fir'aun menjanjikan kepada ahli-ahli sihir yang mana mereka akan duduk di singgahsana ataupun kedudukan yang tinggi bersama raja nanti. Okey. Tetapi yang kedua, sihir yang berlaku yang kedua pada zaman Nabi Sulaiman. Dan sihir yang kedua ini adalah sihir yang kronik. Yang memang sihir yang berbahaya, yang mana kita perlu ambil tahu. Kerana kemahiran sihir ini kebanyakan orang-orang Yahudi. Ini berdalilkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Bermula pada tragedi itu yang Allah utuskan malaikat yang nama dia Harut dan Marut sebagai ujian. Ya. Wa ma yu'alliman. Ya, tidaklah mereka itu mengajarkan kepada mereka orang yang nak belajar itu illa ayyakula innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini adalah ujian bagi kamu semua, maka jangan kufur. Okey. Asalnya bak kata macam kita lah. Ya, asalnya benda tu tidak menjadi masalah. Tetapi mereka buat sesuatu yang boleh menjadikan masalah. Handphone tak ada masalah, tapi bila dah inputkan masuk berbagai perkara, dia jadi masalah. Iaitu je kaedah. Pisau tak ada masalah, tapi bantai bukan dia pergi potong ikan, dia pergi potong kepala orang, jadi masalah. Dia begitu kedudukannya. Dan sihir ini adalah hak. Okey, itu sihir yang berlaku kepada manusia. Ditambah satu lagi yang disebutkan sihir ain. Sihir ain. Tahu sihir ain? Sihir ain ialah berkaitan dengan sihir mata. Biasanya sihir ain ini bukan belajar. Dia memang ada kelebihan dia tersendiri. Ya, ain, mata. Tengok aja tu, terjadi. Itu pasal baby ya. Bagi ibu-ibu, bapa-bapa yang ada baby kecil-kecil lagi ni. Ya, satu nasihat. Ya, satu nasihat. Mereka ni kadang-kadang kekuatan badan mereka tu tak kuat. Lalu kita tengok menangis memanjang-manjang kan. Satu ketika dia menangis. Start daripada maghrib kadang-kadang sampai pukul 12 menangis-nangis. Kita ingat ini kes Ahmad Al-Bab ke? Ketuk pintu kan. Kok Ahmad Al-Bab ke? Tak juga, menangis. Okey. Kebiasaannya kalau dia tak sakit terjadi begitu, maka itu adalah sihir ain. Adalah orang yang tengok ya dengan mata, kekuatan mata dia, dia pun tak tahu. Jangan kita marahkan dia, kita pancung dia pula. Kamu dengan kamu, mata kamu kan. Tak. Dia terbukti. Tuan-tuan dan perempuan, dalam kaedah ini termasuk dalam kaedah peperangan sebenarnya. Dalam peperangan, apabila seseorang
dia cuba nak tangkap musuh dia dari belakang, ya, dia tidak boleh tengok fokus macam tu. Tak boleh. Ya, dia tak boleh fokus mata. Pernah tak kita tengah duduk-duduk dalam masjid, tiba-tiba kita toleh orang tengah tengok kita kan? Pernah tak? Tengah duduk-duduk, lepas tu toleh, dia tengok aku, apa hal dia tengok aku kan? Itu kekuatan mata dia yang menyebabkan kita terpaling untuk tengok dia. Kekuatan mata dia. Itu dia. Dia bukan nak pun, tapi kekuatan berlaku. Tetapi ada juga orang yang menggunakan kekuatan mata dia, terutamanya orang-orang Badawi. Orang-orang asli mempunyai kekuatannya tersendiri yang dikatakan. Okey? Macam saya dah tak kuat dah, rabun dah pakai spek mata. Okey. Baik. Kekuatan sihir ini kalau berlaku, ya, ini saya ijazahkan, ijazahkan menjadi bomo belaka pada malam ni. Yang bakal ada cucu, ada anak kecil apa semua. Kalau berlaku perkara itu, maka ambil air, bacakanlah Al-Quran. Paling kurang Fatihah, 3 kul, ayat kursi, akhir surah Baqarah, ayat 102 surah Baqarah. Baca tu je, tak banyak. Lepas tu, mandikan. InsyaAllah, insyaAllah. Ya, insyaAllah sihat. Pasal perkara ni dah berlaku 2-3 kali bagi saya lah. Ya, jemaah kita dulu di Masjid Mustaqim, dia call, Ustaz, anak saya start daripada maghrib sampai pukul 12, menangis anak tu. Waktu tu umur 3 tahun. Menangis, Ustaz, tak tahu nak buat macam mana ni. Sakit kot? Tak ada sakit, tiba-tiba je. Okey, macam ni Syekh. Kan, kawan-kawan kita, orang ceras. Saya kata baca ayat 3 kul, baca Fatihah 3 kul, ayat kursi, apa juga ayat-ayat surah jin apa, baca dalam baldi yang ada air, lepas tu mandikan. Dia buat pukul 12.30 tu dia buat. Ya, dia baca, anak marah macam marah lah. Ya, jangan baca. Lepas tu dia baca, lepas tu waktu nak mandi tu dia cerita, Ustaz, anak saya gigit tangan saya. Tak pernah gigit ni, dia gigit. Tapi saya jiruskan juga. Jirus. Habis mandi, alhamdulillah, tak sampai 20 minit, ya, tidur, hilang. Itu yang pertama. Ya. Bomo mana tu, bomo siap ke saya ingat pula. Yang kedua, yang berlaku di Shah Alam macam tu juga, dia call, telefon, kes yang lebih kurang sama je. Ya, saya suruh buat macam tu, alhamdulillah pun begitu. Ya. Dan ada seorang dua yang mana depan mata kita pun suruh buat macam tu. Begitulah. Okey, jadi ini amat penting lah. Tak payahlah nak pergi ke jumpa bomo ke apa ke, ya. Lepas tu menangis kita pula yang meraung, ya, tak payah. Buat macam tu dan tawakal kepada Allah, ya. Kenapa? Kadang-kadang kita menyaksikan mereka pergi ke bomo kena tipu lagi, dan pergi ke klinik pun tak boleh buat apa-apa. Dia bagi sesuatu, kadang-kadang ialah ubat-ubat yang bentuk chemical ni bermasalah kadang-kadang. Wallahu alam. Okey. Itu dia sihir. Tetapi dua sihir ini yang masih kekal, yang paling jahat adalah sihir pada yang berlaku pada zaman Nabi Sulaiman. Itulah masyarakat kita beramal. Ya, kadang-kadang waktu nak nikah tu kan, nak nikah tegagap-gagap, tak boleh. Ya. Tak boleh. Bila cari tengok tanam katak di bawah tempurung dalam tanah. Itu sihir. Ya. Sihir. Saya ingat lagi orang-orang tua aja, budak-budak menyihir. Ya, kami waktu tu saya darjah 6. Ya, dia ajar budak tu nakal lah. Dia ambil mancis, lepas tu pergi kacau anak dara orang. Budak perempuan sekolah. Sihir. Nampak simple sihir. Saya tanya, macam mana tu? Ya, dia kata, semua kena curi syarat dia. Oh, dia tak boleh ambil dekat rumah, tak boleh. Dia kena ambil curi. Ui, nampak tak sihir? Kalau nak tahu, itulah sihir. Benda-benda yang kena buat sihir, benda yang haram. Lagi cepat. Ya. Okey? Jadi sihir-sihir yang sekarang ini, sihir pemisah, sihir apa lagi? Ya, berbagai sihir yang ialah banyak kepada sihir memecahkan suami isteri. Tapi bukan semua, ya. Kadang-kadang kita ni tersilap, kita ingat sihir, sebenarnya tak sihir. Ya, ada salah satu lelaki atau perempuan yang buat perangai. Mula kita dituduhnya sihir pemisah. Tak. Ya, kadang-kadang begitu. Oleh kerana itu dalam bab sihir, cuma saya berhati-hati, kita katakan berhati-hati.
Kerana sihir kepada manusia, yang mana Rasulullah kata, setiap orang yang mempunyai nikmat, ada orang yang mencemburuinya, ya, pendengkinya. Orang yang ada kekayaan ke, nikmat dia apa semua, mesti ada orang yang jealous, tak suka. Maka takut orang yang tak suka ini yang melakukan sihir. Maka berhati-hati, terutamanya pakaian-pakaian kita. Itu di antara alat yang paling cepat untuk dilakukan sihir. Kuku-kuku kita, rambut-rambut kita jangan bersepah. Itu di antara perkara yang paling cepat untuk dilakukan sihir, kerana benda asli daripada tubuh badan seorang tu. Lepas tu barulah diikuti gambar-gambar yang kita tangkap kat Facebook lah, apalah kita tunjuk lah, ya. Berbahaya kadang-kadang. Ya, kalau orang yang mempunyai kemahiran memang jadi. Ya, dengan gambar yang dibagi, dengan alat yang ada, dia bagi memang jadi. Oleh kerana itu saya nasihatkan dalam bab-bab itulah. Kalau tak perlu, ya, tak usahlah tangkap gambar. Tak usahlah tayang sangat keluarga kita di tempat-tempat dalam Facebook tu ke apa. Dah lah. Ya. Kerana kebaikan diri kita. Kalau tuan-tuan dan perempuan kena satu sihir, terutamanya kami pernah berhadapan dengan orang yang kena sihir makan, saya rasa sampai sekarang dia tak baik lagi. Ya, sihir makan. Hak mana kita mampu kita buatlah, tapi tak boleh juga. Ya. Memang susah. Memang susah. Hanya Allah yang mengetahui, ya, kedudukan tu. Baik. Jadi dalam kisah ini, apabila ahli sihir ini mengatakan kepada raja, wahai raja, aku ni dah tua, tak lama lagi aku akan mati. Masya Allah, tahu dirinya akan mati, ya. Ya, tapi tak nak bertaubat. Lalu carilahkan aku pengganti, seorang budak pengganti untuk mewarisi ilmu sihirku. Jadi bila raja mendengarkan apa yang dikatakan, lalu sang raja menyerahkan seorang anak muda kepada penyihir tersebut agar dia dapat mengajar sihir kepada anak tersebut. Jadi waktu itu dikatakan raja mengisytiharkan sesiapa yang ada anak lelaki, ya, anak-anak lelaki yang mana mampu untuk belajar, maka sila bawa datang ke negeri ini. Maka semua orang datang. Dan tabiat kita tahu bahawa bila raja yang isytiharkan, dia nak pelajar yang cemerlang lah. Dia bukan pelajar lok-lak tu. Ya, pelajar yang tak berapa pandai, dia tak ambil. Macam kita lah. Bila masuk MRSM misalnya, mesti pelajar yang cerdik apa semua kan. Begitulah kedudukan mereka. Jadi dia ambil. Bila ambil itu, terdapat seorang kanak-kanak yang cerdik, ya, bijak, maka dibawa belajar dengan raja, dengan ahli sihir. Ternyata ada seorang pendeta yang tinggal. Okey. Lalu sang raja menyerahkan seorang anak muda kepada penyihir tersebut agar ia dapat mengajar sihir kepada anak tersebut. Okey. Jadi Ibnu Katsir dalam riwayat Ahmad ini, dia menjadi ringkasan cerita. Dalam kisah tu, nah, okey, whiteboard ni boleh ke? Okey, kisahnya panjang. Jadi diringkaskan, apabila budak ni belajar, ya, rumah budak tu, misalnya kita ambil, jatuh. Rumah budak pun sama. Baik, rumah budak tu, kita orang Malaysia macam ni rumah lebih kurang. Okey. Okey. Oh, Masya Allah. Ini permanen ni. Permanen tak? Permanen?
Pemenang. Tak usah. Baik. Kisahnya lebih kurang beginilah. Sini ada bukit. Okey. Ni istana. Istana macam mana nak buat istana pun tak tahu. Ya. Buatlah besar sikit istana tu. Okey. Istana. Budak ni berjalan. Okey. Tak nampak sana. Jangan duduk belakang. Okey. Dia cara dia berjalan lebih kurang macam tu. Okey. Dari rumah terpaksa lalu dekat dengan bukit, kawasan-kawasan bukit ni, ya, baru sampai istana. Ini jalan kampung, ya. Waktu tu tak ada Google Map. Okey. Waze pun tak ada lagi. Cuma jalan itu je. Jadi tiap-tiap hari dia akan pergi belajar, pergi ke sini sampai ke istana. Petang balik, lalu balik sampai ke rumah. Itulah tiap-tiap hari rutin dia sebagai penuntut ilmu. Ya, pelajar. Okey. Maka ternyata ada seorang pendeta yang tinggal di antara tempat penyihir dengan istana raja. Maka si anak mendatangi pendeta tersebut. Okey, nak jadi cerita. Budak-budak kadang-kadang bila dia balik bukan dia straight ke rumah. Itu kita punya zaman dulu. Dia akan straight, dia pergi ke sungai ke, dia pergi cari buah tu ke, cari apa. Waktu kecil-kecil lah, ya. Waktu balik daripada sekolah akan singgah banyak tempat. Itu saya dulu, kecil. Okay. Jadi budak tu macam saya agak. Okay. Lepas tu, bila dia pergi satu hari tu berjalan-jalan, sambil jalan-jalan tu dia ulang-alik. Satu hari, dia terdengar satu suara dari arah gua kawasan bukit. Dari satu sayup-sayup terdengar suara. Ya. Yang mana mungkin orang ni tak perasan suara dia terkuat pada ketika itu. Lalu budak ni dia pergi ke arah suara. Macam ni. Kita dengar suara baby menangis kan. Dengar. Jadi dia pergi dekat nak pastikan suara apa tu. Bila dia sampai dah dekat ke dalam gua tu, ialah gua kan, agak dia punya apa ni, sound dia tu gema dia tu, ya. Dia dapat macam kita bila dengar orang baca Quran, kita boleh tangkap ni Quran ni kan. Dan dia tangkap suara ni, lafaz-lafaz tu dia faham. Maka dia pergi lagi dekat sampai orang tua tu tak sedar. Dia dengar apa orang tua tu baca. Lepas tu orang tua terkejut, tersedar. Bila tersedar, ditanya, siapakah kamu? Budak ini pun menceritakan, saya gini-gini, ya, saya adalah pelajar kepada ahli sihir di istana. Kita dengar tu terkejut, takut, ya. Kalau dia bagi tahu kepada tukang sihir raja, budak pendeta ni memang kena bunuh. Lalu pendeta ni pun, budak ni tanya beberapa perkara, lalu pendeta pun menjawab. Di situ datang, ya, budak ni terpikat ataupun suka kepada pendeta ni. Tetapi pendeta menasihatkan, berhati-hati, jangan ceritakan benda ini. Kerana apa? Kerana kalau raja tahu, maka akan ditangkap dan dibunuh. Budak ni pun kata, saya akan merahsiakan. Itu dia puncanya. Okey. Jadi berlakulah pada tiap-tiap hari dia pergi ke sini, ya, melalui jalan ni, dia akan singgah sekejap sini. Lepas tu habis tu baru dia balik. Dia pergi ke istana belajar. Lepas tu balik, dia singgah sekejap kat sini. Lepas tu dia balik ke rumah. Tiap-tiap hari buat begitu, akhirnya raja ahli sihir kata, kenapa kamu lambat sampai? Dan maknya pula, kenapa kamu lambat balik? Kan? Macam mana nak bercakap tu? Dan kenapa ahli pendeta ini mengatakan rahsiakan, sedangkan ilmu tidak boleh dirahsiakan, betul tak? Mana ada ilmu rahsia pada zaman sekarang? Kerana zaman kalau rahsia tu adalah masalah ilmu tu. Tetapi di zaman ini disebabkan pendeta itu
Di antaranya tinggal seorang di kawasan itu, tak ada dah, yang lain kena bunuh. Itu pasal dia kata rahsiakan. Okey, baik. Akhirnya dia bertanya kepada pendeta, apa yang perlu aku lakukan? Lalu pendeta mengatakan, kalau kamu sampai lewat ke istana, bagi tahu bahawa mak aku suruh buat kerja kat rumah, ada homework kat sana, kan? Dan jika sampai lewat ke rumah, katakan bahawa ahli sihir tahan aku untuk buat beberapa perkara. Jadi di situlah rupanya dia banyak dapat ilmu dari pendeta ni. Dan ilmu yang dia dapat adalah mengenal pencipta, yakni Allah itu Tuhan. Kerana penduduk di situ tidak mengenali Allah sebagai Tuhan yang esa, yang unggul, yang tunggal, tetapi mereka mengenali raja mereka sebagai Tuhan. Tuhan dari sudut rububiyah dan Tuhan dari sudut uluhiyah. Akhirnya, okey, dijadikan cerita dalam bab ini. Maka, okey, kita tengok. Ternyata seorang pendeta yang tinggal di antara tempat penyihir dengan istana raja, maka si anak mendatangi pendeta tersebut. Ia mendengarkan ucapan pendeta tersebut hingga mengagumkan dia dengan ucapan dan kepribadian pendeta tersebut. Ketika dia mendatangi penyihir, ahli sihir, maka ahli sihir tersebut memukulnya seraya bertanya, apa yang membuat kamu lambat? Demikian pula ketika anak itu mendatangi keluarganya, maka mereka memukulnya seraya berkata, apa yang menyebabkan kamu lambat balik? Anak tersebut mengadu hal ini kepada pendeta. Lalu pendeta berpesan, apabila penyihir hendak memukulmu, maka katakanlah keluargaku telah membuatku terlambat. Dan apabila keluargamu hendak memukulmu, maka katakanlah penyihir telah membuat aku lambat. Okey. Jadi ini di antara apa ya nak disebutkan sebagai hilah yang perlu kerana keadaan darurah yang amat sangat, kerana mereka tidak mengenali Allah. Suatu hari dalam kisah ini, dia bertemu dengan seekor binatang yang besar dan mengerikan. Binatang ini telah membuat orang tertahan, tidak bisa melangsungkan perjalanan. Lalu anak ini berkata kepada dirinya sendiri, inilah saat aku akan menguji agar aku mengetahui mana yang lebih disukai oleh Allah, apakah ajaran pendeta ataupun ajaran ahli sihir. Okey. Satu hari waktu dia dalam perjalanan, di mana perjalanan itu kita pun tak tahu, tetapi di tengah-tengah jalan tu telah berlaku muncul seekor binatang yang lain daripada yang lain dan ganas. Dia menghalang laluan antara sini dan ke sini, ya. Maka budak yang cerdik ni, dia mengatakan, ya, hari ini aku akan test siapa yang disukai oleh Allah, pendeta ataupun ahli sihir. Maka kita menyaksikan dalam hadis ini, Rasulullah melanjutkan ceritanya. Lalu anak itu mengambil batu seraya berkata, ya Allah, jika ajaran pendeta itu lebih engkau sukai dan lebih engkau redai dari pelajaran sihir, maka binasakanlah binatang itu sehingga orang boleh lalu. Lalu ia pun melemparkan batu tersebut kepadanya hingga binatang tersebut mati terbunuh dan akhirnya orang mampu lalu di kawasan itu. Yang menjadikan perkara itu menarik, kenapa orang dah cuba nak bunuh binatang ni tak boleh, dengan berbagai-bagai tak boleh. Tetapi budak ni dia ambil hanya batu yang kecil saja. Batu yang kecil, hukum logik baling tak ada apa-apa, luka sikit ataupun benjol je. Tetapi apa yang berlaku bila dia baca kalimah Allah tu dengan nama Allah tu, dia baling terus mati. Berarti bercanggah dengan adat biasa. Kan bercanggah dengan adat biasa. Adat biasa batu baling kecil tak mati, ya, tapi tiba-tiba baling kecil dengan kalimah bismillah, maka terus mati, ya. Yang menyebabkan waktu itu siapa yang menyaksikan? Orang ramai yang menyaksikan. Okey, orang ramai yang menyaksikan. Bila orang ramai menyaksikan, mulut pun banyak. Bila mulut pun banyak, dia
cepat. Bila mulut tu banyak, dia berjalan cepat macam kita. WhatsApp, pum sekali, zoom seluruh dunia. Kan? Sampailah kepada raja. Maka bila sampai kepada raja, kita sambung minggu depan. Okay? Baik, insyaAllah kita akan sambung pada pelajaran yang akan datang. Apakah yang berlaku terhadap pemuda ini dan ahli sihir dan juga pendeta. Ya, peristiwa ini adalah menggerunkan sebenarnya. Dan ianya merupakan ujian kepada orang-orang ahli sunnah yang berpegang sunnah akan menyaksikan peristiwa ini mungkin akan berulang kalau kita tidak berhati-hati. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta